nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bersatu cabar MP Bukit Gantang lepas jawatan jika nak jantan. Saya nak bidas kenyataan ini. Saya cabar, lebih baik cabarlah. Cabar orang yang betul untuk letak jawatan, bukan hero rakyat yang letak jawatan. Tapi yang menyebabkan MP-MP ini terpaksa untuk buat begini, yang letak jawatan, siapa dia? Mahyadin Mak Yassin dan semua orang-orang besar di dalam Bersatu, yang menyebabkan mereka ini menyebabkan ramai MP-MP daripada Bersatu terpaksa mengorbankan diri untuk membela rakyat yang malang ini, yang menjadi mangsa kepada keegoan, menjadi mangsa kepada keangkuhan, menjadi mangsa yang mau dapat kuasa, tidak mau kalah. Macam kata MP Bukit Gantang, dia kata dia bawalah, dia ajaklah semua MP-MP dalam Bersatu supaya tinggalkan keegoan untuk rakyat. Jadi Ketua Penerangan Bersatu mencabar konon MP daripada Bukit Gantang ini letak jawatan. Datuk Razali Idris, ketua penerangannya, cabarlah Bukit Gantang ini untuk letak jawatan. Tapi yang patut letak jawatan itu kamu, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin. Kamu yang patut letak jawatan, sebab kamu yang menyebabkan mereka terpaksa buat begitu. Kalau kamu dapat meninggalkan ego itu sikit. Jangan katalah nak berhikmat untuk rakyat kalau begini. Kalau tidak sanggup berkorban untuk rakyat, jangan kata berhikmat untuk rakyat. Jadi sekarang ini sekurang-kurangnya MP Bukit Gantang ini dapat membuktikan bahawa dia ini memang berhikmat untuk rakyat. Dia sanggup untuk kehilangan apa saja dalam parti. Yang penting rakyat didahulukan. Yang kamu itu apa yang kamu dahulukan? Parti. Kamu dahulukan parti, bukan rakyat. Kamu dahulukan parti, bukan rakyat. Buktinya sebab kamu tidak mau dapat peruntukan untuk rakyat. Kalau mau dapat peruntukan untuk rakyat, pastinya kamu sedia untuk berunding dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan keluar daripada Bersatu pun kalau sokong Anwar Ibrahim. Mana ada keluar dari Bersatu? Masih lagi jawatan MP-nya tetap kekal, kuasa MP-nya tetap kekal. Apa-apa pun tetap kekal, semua pun tetap kekal. Allowance tetap kekal, gaji tetap kekal, MP tetap kekal, kerusi MP Bersatu tetap kekal. Apa masalahnya pula? Tiada apa-apa pun berlaku dalam Bersatu kalau memberi sokongan pada Anwar. Tak ada apa-apa. Yang dapat manfaat adalah rakyat. Jadi pada hemat saya, ahli Parlimen Bukit Gantang, tenang-tenang saja. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, tenang-tenang saja. Tidak payah takut dengan cabaran-cabaran ini. Tak payah nak risau dengan cabaran-cabaran ini. Biar pergi kat depa. Biar pergi kat depa. Sebab kamu sudah melakukan perkara yang betul. Kamu sudah menjalankan tugas sebagai MP dengan betul. Jadi yang perlu letak jawatan bukan MP hero rakyat ini.
Yang perlu letak jawatan itu Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Razi Jidin, siapa ini, Razali Idris, Beja. Semua inilah yang patut letak jawatan, bukannya MP-MP yang sudah jadi hero rakyat. Jadi silap cabar kot, silap cabar. Sebelum cabar, muhasabah diri dulu. Sebelum cabar, cermin diri dulu. Yang patut letak jawatan itu siapa? MP Bukit Gantang ini kah atau kamu? Ada pendapat saya, ini pendapat saja. Pada pendapat saya, yang patut letak jawatan bukan hero rakyat, tapi yang sombong untuk rakyat, yang ego, yang mau mempertahankan parti tapi tidak peduli kepada rakyat. Itu lebih patut letak jawatan. Denyut nadi suara rakyat, bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari ini saya berada di Korea, di Gongjung. Gongjung. Susah lah mau sebut nama tempat di Korea ini. Sekarang pukul 8 pagi di Korea. Cuaca di sini sekarang ada -1 sekarang di sini. -1, sejuk. Hari ke-8 di Korea. Okey. Ada satu kenyataan terbaru daripada Sinar Harian Premium dikeluarkan yang saya sangat-sangat setuju lah. Saya sangat-sangat setuju, yaitu seorang timbalan Menteri KPDN, Fauzia Saleh kalau saya tidak silap. Dia mengatakan begini, dan saya setuju ini. Jika anda setuju, anda boleh komen saya setuju. Dia kata Malaysia memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sehingga tamat PRU 16 punya tempoh. Maksudnya tambah lagi 5 tahun. Saya setuju. Saya setuju untuk perkara itu bagi sampai pada saat ini. Kerana apa ya? Kerana pada hemat saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri Malaysia yang amat adil, tak bias dan transparent. Inilah Perdana Menteri yang kita mau. Perdana Menteri yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maksudnya beliau menggunakan kuasa yang ada padanya dengan betul. Tak sewenang-wenangnya mempergunakan kuasa yang ada pada dirinya untuk mengayakan diri, untuk kepentingan sendiri, tapi untuk berkorban bagi rakyat. Setakat ini bagi saya, apa yang saya nampak dalam usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk cuba membangun semula, cuba membangkitkan semula negara Malaysia sebagai harimau yang cukup dihormati, berada dalam landasan yang amat betul pada ketika ini. Beliau adalah Perdana Menteri yang sangat diperlukan oleh setiap suku yang ada di Malaysia. Kerana beliau bukanlah seorang Perdana Menteri yang keterlaluan. Bukan Perdana Menteri yang bias. Bukan Perdana Menteri yang berat sebelah. Tapi Perdana Menteri yang memperlihatkan tanggungjawabnya, memperlihatkan amanahnya, memperlihatkan kredibilitinya sebagai Perdana Menteri kepada semua pihak, semua bangsa, suku, kaum, negeri yang ada di Malaysia. Buktinya sekarang Sabah dan Sarawak betul-betul dia punya semakin mendapat tempat yang sepatutnya. Kemudian begitu juga dengan yang lain-lain, tidak ada bias yang keterlaluan. Jadi bagi saya benar sekali, biarkanlah kita memberi peluang dulu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor.
Jangan kacau Anwar dulu, bagi dulu dia peluang untuk membuktikan bahawa dia mampu untuk mengemudi negara Malaysia ini dengan baik. Barulah kalau dia tak mampu, kita sama-sama tukar. PRU 16 nanti tukar sama-sama. Tapi untuk pada ketika ini, bagilah dia kerjasama sebaiknya. Kita bagi peluang untuk dia membuktikan bahawa dia boleh mengemudi negara Malaysia. Kalau tak bagus, kita sama-sama tukar. Tapi kalau dia bagus, jangan dulu tukar. Apa pendapat anda? Saya setuju. Ini pastinya memberikan kesan yang mendalam kepada Muhyiddin Yassin, PPBM. Terutamanya kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah orang yang cukup tegas dalam melakukan tugasnya. Khasnya untuk memerangi rasuah, untuk memastikan negara Malaysia bersih daripada rasuah dan negara Malaysia dapat melaksanakan segala yang sepatutnya, kemajuan di dalam Malaysia. Apa semua dalam Malaysia ni sepatutnya betul-betul terjadi tanpa ada ketirisan, tanpa ada penyelewengan, penyalahgunaan kuasa. Saya kagum dengan negara Korea. Walaupun saya tetap hati saya memang orang Malaysia. Apapun terjadi, Malaysia tanah airku, Malaysia yang terbaik. Tapi saya kagum dengan Korea yang sudah hancur kerana peperangan. Banyak lagi cabaran yang telah dilalui oleh Korea. Tapi bagaimana Korea boleh bangkit semula dengan baik sekali? Kerana adanya ketulusan, adanya credibility, adanya mereka punya ialah betul-betul jujur dalam melaksanakan tugas. Tidak ada penyelewengan, tidak ada salah guna kuasa. Jadi semua pembangunan dapat dibuat dengan betul. Dapat dibuat dengan betul. Semua orang maju. Negara semakin maju, negara semakin kaya, negara semakin hebat. Ini barulah. Jadi itulah yang kita lihat dalam Anwar Ibrahim, yang saya yakin boleh membawa negara Malaysia kembali bangkit menjadi satu kuasa yang akan dihormati oleh negara yang lain. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey. Sekali lagi saya masih di Korea. Sekarang menghampiri jam 8 pagi di sini. Di Malaysia lebih kurang jam 7 pagi. Okey, sejuk sekarang lebih kurang 0 hingga 2 darjah Celsius, tapi rasa dia macam -2. Sejuk betul. Apapun tiada salji. Ada sikit saja salji ni hari. Ada sikit saja. Okey, kemarin Azalina Osman Said telah mencabar Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu, untuk meletak jawatan. Barulah adil untuk 1 lawan 1, face to face dengan calon daripada Barisan Nasional, iaitu Tan Sri Raja Mohammed. Dan sebenarnya pengundian bukanlah 28 November atau 25 November yang saya sebutkan dalam video sebelum ini, tapi pada 2 Disember ini, 2 Disember. Setelah dicabar oleh Azalina untuk Ahmad Samsuri meletak jawatan supaya dapat fokus kepada satu parlimen saja, tiba-tiba muncullah suara sana sini, muncullah banyak sekali orang-orang yang cuba mempertahankan Ahmad Samsuri supaya tidak meletak jawatan. PAS kata tak payah letak jawatan, sehingga PAS juga memetik beberapa contoh nama di dalam kerajaan ataupun di dalam pembangkang atau sebelum ini yang terjadi di Malaysia, iaitu adanya beberapa orang juga di dalam kalangan parti yang lain yang juga pernah memegang 2 jawatan, Menteri Besar dan Ahli Parlimen. Maksudnya dia juga adun, dia juga parlimen. Pada pendapat saya, betul juga, tiada masalah. Tapi secara perlembagaan, secara demokrasinya tiada masalah. Tetapi itu bagi mereka yang betul-betul rajin. Betul-betul rajin, ada cukup komitmen untuk menghadap 2 perkara.
yaitu di Dewan Undangan Negeri dan juga di Parlimen Dewan Rakyat. Jangan pula selepas ini ada lagi kejadian ramai sekali ponteng ke Dewan Rakyat. Tidak kiralah ahli parlimen pembangkang ke ahli parlimen kerajaan, tidak kiralah apapun kedudukan, tapi selepas tiba-tiba jadi ahli parlimen dan menteri besar, tiba-tiba banyak pula alasan. Ada pula alasan baru, alasan kuat pula tu, tidak dapat pergi Dewan Rakyat sebab mungkin sibuk pula dengan adun selepas itu. Jadi harap-harap ya boleh juga. Cuma jangan sampai boleh lagi jadikan alasan tidak boleh datang pergi parlimen sebab ada asap. Sebab ada tugas lah. Nanti last dapat gaji allowance ahli parlimen tapi tidak pula melaksanakan tugas seperti yang sepatutnya. Maksudnya betul-betul laksanakan seperti yang sepatutnya. Apapun itulah yang disebut oleh PAS, hadiah wang sendiri muncul. Wah, betul-betul orang kena jentik lah kali. Kena geletek jiwanya, kena geletek pinggangnya sebab cabaran daripada Azalina itu. Betul-betul mereka terasa kali ini Azalina memang hebat lah. Kalau macam begitu memang hebat lah. Boleh mampu untuk membuat hati Tok Guru Hadi Awang tergeletek sehingga terpaksa mengeluarkan kenyataan dan memberikan satu kenyataan untuk backing Ahmad Samsuri sebagai Menteri Besar Terengganu. Nampaknya ini satu yang amat ditakuti rasanya oleh Hadi Awang sehingga dia terpaksa untuk tampil dan memberikan penjelasan tentang perkara itu dan memberikan satu bantuan kenyataan untuk mempertahankan Ahmad Samsuri. Mungkin itu boleh menjadi satu senjata, bullet untuk BN dalam kempen untuk memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa tak baik untuk seorang ahli parlimen menjadi menteri besar pula. Macam mana nak fokus dengan kerja? Mungkin begitu. Jadi terpaksa lapas memberikan penjelasan. Apapun, kita tengoklah nanti di manakah pilihan pengundi. Mereka mau satu fokus atau dua fokus. Kalau saya suka yang satu fokus lah. Sebab dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tapi apa-apa pun terpulang, kita di negara demokrasi yang boleh pilih apa saja yang kamu mau. Pilih yang terbaik. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya masih berada di Korea sekarang ini. Ini hari ke-8 di Korea. Dah lama lagi mau balik Sabah sudah. Rindu juga negara Malaysia. Sekarang jam berapa di Korea? Di Korea sekarang jam 7.40 di Korea. Sejuk dia di sini lebih kurang dalam 2 darjah Celsius sekarang atau kosong ke 2 darjah Celsius sekarang di tempat saya berada. Okey. PRK Kemaman yang akan dilaksanakan pada 28 November ini. Menurut berita-berita, dengar cerita, menurut kabar-kabar angin yang saya terima pada ketika ini menyatakan bahawa nampaknya sekarang ini BN sedang berada sangat rapat dengan PAS sekarang. Berada sangat rapat dengan PAS. Jadi sebenarnya mengikut penganalisis politik, mengikut pemerhati politik di seluruh Malaysia menyatakan bahawa tidak mustahil untuk Barisan Nasional menang semula di bekas kubu kuat Barisan Nasional ini. Dan menurut saya juga tidak ada yang mustahil dan saya fikir memang benar Ahmad Samsuri boleh kalah di sana kalau calonnya tepat, kalau cara berkempen tepat dan kalau manifesto dan semua yang dikeluarkan oleh BN itu adalah tepat.
pastinya ianya akan menjadi satu tamparan yang amat hebat, amat menakutkan, dan pastinya akan membuat satu perubahan yang besar di negeri Terengganu. Saya fikir benar sekali apa yang disebut oleh Azalina Osman, dan terbaru ini pula ada satu laporan menyatakan bahawa ya, Barisan Nasional dalam perjalanan untuk merebut semula kerusi bekas kubu kuat Barisan Nasional di Terengganu ini. Kalau kita ingat dulu pada pilihan raya tahun 2018 yang lalu, sebenarnya kemenangan PAS di sana tidaklah besar, hanya lebih kurang 2000 lebih saja. 2000 lebih saja kemenangan di PAS di sana. Kemudian pada PRU yang lalu, ya, dia bertambah sangat drastik dengan menang lebih 20,000 majoriti. Tetapi itu sebelum terjadinya banyak lagi kontroversi, banyak lagi yang terjadi kepada PAS dan Perikatan Nasional bersama dengan PPBM. Jadi sekarang ini terlalu banyak yang perlu diperkatakan. Tapi kita harus ingat dan kita harus sedar bahawa ia memang benar pada pilihan raya yang lalu langsung tidak ada yang dimenangi oleh mana-mana parti di Terengganu. Mana kata Terengganu punya parlimen, adun sebenarnya. Terengganu punya adun, langsung tidak ada pembangkang. Di Terengganu. Jadi adakah parlimen pada kali ini boleh dimenangi oleh Barisan Nasional? Itu menurut yang saya punya kajian, belum pasti boleh menang sebenarnya, tapi boleh menang. Tiada yang mustahil untuk mereka Barisan Nasional menang di Kemaman ini. Dan statistik yang telah dikeluarkan oleh beberapa kajian secara terbuka, pungutan suara secara terbuka, termasuklah banyaklah kawan-kawan menyatakan bahawa ia memang benar Barisan Nasional dalam perjalanan yang amat tepat, iaitu sedang menghampiri dengan sangat rapat dengan PAS ini. Okey, jadi Ahmad Samsuri dalam masalah yang besar juga kalau dia kalah, adakah dia pun akan didesak untuk letak jawatan selepas ini? Kalau dia kalah, biasalah. Sekarang ini satu trend terbaru, ledakan terbaru apabila kau kalah, kau didesak untuk letak jawatan kerana didakwa tiada lagi kepentingan, tiada lagi kuasa, tiada lagi majoriti, tiada lagi yang dapat memberikan kekuatan lah. Tiada lagi mandat yang cukup hebat. Itu memang sudah sekarang jadi sudah jadi trend sekarang lah. Jadi kita tengoklah, kalau Ahmad Samsuri kalah nanti, adakah dia akan didesak untuk dipaksa untuk bersara atau berletak jawatan, berundur. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.